Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Dengan taufik kepada Allah, kita dapat bertemu lagi kuliah bulanan kita berdasarkan kitab Bidayatul Hidayah. Sambungannya kat mana? Qad ra'aitu fi hadza zaman. Baris nombor 7. Wa ba'du. Tu. Kita masih lagi muqaddimah. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa ba'du fa yaqulul abdul fakirul hakirul fani Muhammadun Zainubnul Fakihi Jalaluddin Asy-Syafi'i Al-Ashi satarallahu uyubahu wa ghafara dzunubahu. Dan adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada ucapan bismillah, alhamdulillah dan selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lagi akan berkata hamba yang fakir. Fakir ni bukan miskin. Ini hamba yang berhajat kepada Allah. Lagi yang hina, lagi fana, iaitu hamba yang fakir ni Muhammad Zain, anak Tuan Fakih Jalaluddin Syafi'i mazhabnya, Aceh negerinya. Kita dulu dia tak ada koma, kena koma titik, tak ada koma, tak ada. Syafi'i mazhabnya, Aceh negerinya. Menutup Allah Subhanahu wa ta'ala akan aibnya. Ini dipanggil jumlah du'aiyah. Menutup ni kita kena terima begini, jumlah du'aiyah ni mudah-mudahan menutup Allah Subhanahu wa ta'ala akan aibnya. Tu aib Tok Syekh. Dan mengampuni Allah Subhanahu wa ta'ala akan dosanya. Dosa al-fakir lah. Orang alim hebat macam ni, dia nisbahkan diri macam tu. Kalau kita akan habis lah. Ini tawaduk daripada Syekh. Al-Ashi ni, kalau orang Aceh disebut Al-Ashi. Kalau kita Jawi dulu, Al-Ashi. Aceh. Jarang juga kita jumpa kitab-kitab ulama Aceh. Jarang kan?
Habis-habis ada kat kita ni ulama Palembang, Syekh Abdul Samad Palembang ni, Banjak, tu Al-Banjari, Aceh ni jarang. Tu. Tapi dia ni ulama lama ni. Walaupun jarang ulama Aceh ni, kitab-kitab depa sampai dekat kita. Banyak tak sampai kat kita Aceh ni. Guna Aceh pula dia ada bahasa dia. Dia ada bahasa dia tersendiri. Jarang kita jumpa lah. Syekh Asyad Banjak kita jumpa. Patani tu memang banyak lah. Ni Aceh. Kemudian pula Syekh ni Maha Guru. Dia ni kira-kira Maha Guru kitab-kitab Jawi yang kita duk mengaji. Kan saya pernah sebut dah silsilah sanad kitab ni. Sehingga Syekh Daud, Syekh Abdul Samad Al-Palembani pun mengaji dekat dia. Mengaji dekat dia. Tapi kalau ikut riwayat sanad kitab ni, Syekh Daud ambil pada Syekh Abdul Samad, Syekh Abdul Samad Palembani ambil pada Syekh Muhammad Zain ni. Tapi kalau riwayat yang lain, Syekh Abdul Samad dengan Syekh Daud ni satu tabaqah, satu darajat dia. Depa satu guru. Tapi Usuluddin ni Syekh Daud ambil kat Syekh Abdul Samad. Memang kalau ikut sejarah pun Syekh Daud ni dia lebih, Syekh Daud, Syekh Abdul Samad, Syekh Asyad Banjari, depa tiga orang ni sahabat, satu guru. Tapi Syekh Daud lah paling muda. Kalau kira umur muda lah. Syekh Abdul Samad dengan Syekh Asyad ni tua sikit pada dia. Tapi depa ni satu guru lah. Jadi tak mustahil kalau Syekh Daud mengaji pada Syekh Abdul Samad Palembang ni. Dia ada sebut dah sanad ni. Tapi kita tak bagi lagi. Nanti mengaji bagi banyak ataupun khatam, nak minta kita bagi. Ni bagi-bagi tak main dah, dapat sanad amalan nak main. Orang lain ni gila sanad. Kan? Ni sanad Nusantara. Riwayat daripada Pak Dae Mekah. Pak Dae daripada Syekh Wandot bin Mustafa. Syekh Wandot ni bukan Tok Syekh Daud, Tok Cik Daud orang panggil. Orang panggil Pak Cik Daud. Ni si bawah pada zaman dia. Pak mentua Pak Dae, Pak Menakan dan Pak mentua Pak Dae. Orang panggil Tok Cik Daud. Dulu orang panggil gitu ya. Tok Cik Daud, Pak Cik Daud. Pak Dae tu Pak Dae gitu ya. Kita yang hebat lah ni kan. Al kiri kanan. Depan tak cukup, belakang al lagi. Kadang depan dua al, dua di belakang al. Dulu Tok Cik Daud. Tok Cik Daud ni Pak mentua Pak Dae. Dan merangkap Pak Menakan dia. Alim suruh ni si bawah. Orang panggil si bawah Jawi pada zaman dia. Pada zaman dia ni Syekh Ali Maliki ni si bawah Arab, si bawah Jawi dia. Pada ini warisi ilmu dan tok dala. Kalau kita di Patani, kalau kata pondok Nahwu ni tok dala lah. Kalau pondok dala ni budak pondok pandai Nahwu. Tok dala ni pun boleh Nahwu ni kat Tok Cik Daud. Ni guru dia, Tok Cik Daud. Dia pun panggil Tok Cik Daud ni kat dia. Pada riwayat pada Muhammad Daud bin Mustafa. Tok Cik Daud riwayat pada Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain. Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain riwayat pada Syekh Muhammad Nur, hak pengarang kitab Kifaitul Muhtadi tu. Dan Syekh Muhammad Nur riwayat pada Syekh Muhammad bin Ismail, hak pengarang Matla'in Badrin. Dan dia pula riwayat pada Zainul Abidin bin Muhammad, pengarang Ayatul Najin. Itu kata silsilah sanad Melayu ni. Dan dia ambil daripada Syekh Osman bin Syihabuddin Pontianak. Ni kat silap pengarang kitab Tajul Urus. Dan dia ambil daripada Syekh Daud bin Abdullah. Ni Tok Syekh Daud. Tok Syekh Daud ambil daripada Syekh Abdul Samad Al-Palembani, Abdul Samad bin Abdul Rahman Al-Palembani. Dan Syekh Abdul Samad Palembani ambil daripada
Muhammad Zain Ibnu Al-Faqih Jalaluddin pegang kitab ni. Tu. Ini sanad ilmu tauhid, sanad kitab ni lah. Dia kadang-kadang kita akan jumpa dekat jauh, itu tak sekira lah, tapi ni hak riwayat, hak setima dan hak guru tanda di kepada kitab dah. Macam tu. Nak beritahu kata apa? Walaupun ulama Aceh ni jarang kita jumpa kitab depa, jarang sampai kat kita, tapi rupanya kitab ni besar, kitab ni. Rupanya dia maha guru bagi yang duk ada. Guru, maha guru mana dia duk atas. Dia duk atas pada Syekh Daud, atas pada Syekh Abdul Samad Palembang, atas pada Syekh Muhammad Nur, atas pada Syekh Ismail bin Muhammad, kitab Matra'in tu. Atas pada kitab Tuan Akitun Najin, semua bawah dia. Itu. Ni Aceh. Dan ulama Aceh ni pula, depa sama. Kita ambil lah ni, kita tak kenal ulama Aceh, betul tak? Kita tak apa nak kenal. Kita nak kenal tu ulama Jawa. Indonesia belah lain. Dengan Habib kias semua belah Jawa tu. Kias apa dia, Ustaz Somad bukan belah Aceh. Belah Riau, belah nu. Belah Aceh tak ada. Aceh ada, tapi depa suka duduk macam tu. Depa ni jenis serban pun jangan pakai. Ulama-ulama hebat depa, saya pergi Aceh. Dan ada ulama Aceh duduk main Pulau Pinang, depa duduk main berubat, ulama besar-besar. Tapi siapa tak kenal? Orang tak kenal, dan depa pun tak mau terkenal. Pergi turun belah Kuala Lumpur, duduk tidur hotel, siapa pun tak kenal. Pernah main di tempat saya, Tengku Abu Daud. Dia kalau ulama ni Tengku Abu Daud, tu alim besar, rupanya dia qadi besar di belah Aceh. Main lupa depa pecah rahsia. Depa dari Aceh pecah rahsia, pelajar Malaysia. Ni Tengku Daud ni, Abu Daud ni, dia ni orang hebat ni. Kami pun panggil main. Tu pun dia tak apa nak mau, tak apa nak syok. Apa kenal macam mana pun dia kata depa tak syok. Dia kata kau boleh aku tak kenal tak apa. Begitu kat Abu Tumin, selalu turun nak Kuala Lumpur. Abu Tumin ni alim, umur 80 lebih lah ni. Duk ada Abu Tumin. Kalau type Abu Tumin tu keluar ulama Aceh besar. Dia pergi Kuala Lumpur tu, kawan saya dah bang tak. Duk sembahyang pun tak kan. Macam dia tua. Tapi kalau muzakarah, topoh nihayah baca berubah Abu Tumin. Aceh. Dia Aceh ni dia tak macam Jawa baca kitab. Dia baca dia bahas. Jawa dia laju. Aceh ni dia kupah berdebak tepuk ni. Kalau mengaji tu tepuk tu usah nak. Kita akan tepuk kurang ajak. Depa dah pom tepuk bahas berdebak Aceh. Orang depa pun masya-Allah seronok. Orang Aceh ni macam orang Melayu kita. Depa duduk sini tak bergaduh. Hak duk gaduh pok lain. Depa orang Aceh gitu menega buka kedai kan. Hebat duk main. Dia duk main berubat. Setahun berapa kali. Ya Allah, kata kami tak tahu. Dia ni sakit. Dulu yang terkenal Syekh Tengku Muda Wali. Tu dia seorang. Syekh Tengku Muda Wali. Lepas tu tak ada. Abu Tumin ni dan Tengku Abu Daud ni anak murid Syekh Abu Muda Wali. Yang masih duk ada tinggal 2 orang lah ni. Tengku Abu Daud, hak kata main pondok saya tu, lah ni uzak lah. Seorang Abu Tumin nak seorang tu. Depa 2 orang ni anak murid Syekh Tengku Muda Wali Al-Khalidi. Tengku Muda Wali ni ulama besar Aceh lah. Kalau kata orang tak kenal ni, habislah. Kalau pergi Aceh, Tengku Muda Wali, Syekh Tengku Muda Wali, Pondok Labuhan Haji. Ini alim besar. Baik, kita kena kenal ulama Melayu kita ni. Ulama Melayu kita ni kita kena kenal. Kadang kita kenal ulama-ulama lain lebih pada ulama Melayu kita. Bukan kurang hebat ni Tok Cik Daud ni, Allahu Akbar. Hak cerita Tok Cik Daud ni baca Quran titik tak ada, baris tak ada. Kata si bawah. Tu saya Tok Imam Gok Bayang. Dia takut tengok kitab Quran dia duk baca. Quran dia tu bata sam tak tahu apa dia. Baca Quran dulu. Tebal tu, titik tak ada, baris tak ada. Baca burung dia bukan hafal Quran. Baca perusin lagi, baca pun. Kita kami tengok tak tahu apa. Tak tahu apa.
Sa ka, ta ka, ba ka. Tak ada titik. Baris tak ada, saya kata lah. Titik tak ada. Orang lain ni ada baris baca tak betul ni. Kalau titik tak ada, lintang bukan. Seorang Tok Perigi. Tok Perigi ni salah seorang anak murid Tok Cik Dok lah. Atau dia panggil Tok Posai. Saya dan jumpa. Umur 120. Saya dan jumpa. Pi tu dia tak tahu apa lah. Dia duduk orang nak mezarah senyap, tak tahu apa. Telinga tak dengar apa, mata tak nampak duduk gitu. Tok Perigi ni alim semua. Dia sampai pok-pok nak main debat bahas dengan dia. Masa dia duduk kuat tu lah. Hampa alim hadis sangat. Dia ni hampa buang titik, hampa buang baris. Ikutlah hadis kat mana tak apa. Hampa ambil beg aku nak baca. Betul aku nak buang pula, aku nak hampa baca. Hampa pandai hadis sangat. Tak apa, aku buang, hampa buang. Hampa buang kat mana? Mana-mana hadis, hampa pergi buang titik, mai bagi aku nak baca. Besar ni aku nak bagi hampa pula. Hari berselerak pun turun lah. Tadi tak mau. Tok Guru alim, ada tahu dia kata aku alim, ada main lawan apa? Macam pak ni. Dia tak apa. Lepas tu saat ni aku nak buang pula. Baris tak salah dah. Baris tak titik. Baris tak ada, titik tak ada. Oh, nak baca macam mana? Tapi depa ada kaedah mengaji. Ni Tok Posai, ni Tok Dalah tu alim nahwu lah. Tok Posai. Baik. Kita selalu kena bagi. Kena tahu sejarah ulama-ulama kita ni. Yang lah ni pada lah kan. Pada Mekah. Itulah tu ulama yang memetabatkan orang Melayu, orang Jawa ni. Orang Arab dia punya kita ni orang Jawa. Jawa ni bukan nanti ni, orang Malaysia pun Jawa juga. Dia punya orang makan belut, orang makan ulang, pok-pok makan ulang. Ni kita makan belut kan. Dia kata pok-pok makan ulang. Dia panggil gelak kat kita, pok-pok makan ulang. Sampai Syekh Muhtar Atari dia buat satu kitab membolehkan makan belut. Dia buat satu kitab. Syekh Muhtar Atari seorang ni pula hebat juga. Dia buat mengang kitab. Sebab dia kata apa? Pok-pok Jawa ni. Pok Jawa ni semua orang Malaysia semua dia panggil Jawa. Tu Jawi kan. Al-Jawi, pok-pok ni pok-pok makan ulang. Nampak duk tengok kita duk makan duk makan belut. Sampai Syekh Muhtar Atari dia mengang kitab. Kitab khas boleh dia buat main dalil, boleh makan belut. Kitab belut tajuk dia. Kitab belut. Ba lam waw ta, belut. Kita mula apa ni balau, benar belut rupanya belut. Dia berkata orang Melayu ni makan belut. Tapi lepas ada Syekh Daud, lepas dulu dah orang Melayu ni lah tak comel, makan belut pula. Ngaji tak apa nak pandai. Kan Arab pandai lagi. Tapi mai Syekh Daud, Syekh Wan Ahmad pada ni baru lepas respect. Pok-pok ni jangan buat main. Baru lepas respect. Bila Syekh Daud, Syekh Wan Ahmad tu. Apa dia? Pada ni lah. Pada baru depa tak boleh main pok-pok makan belut, pok-pok makan ulang ni tak boleh buat main buat ni. Kan? Syekh Daud mengaji tidur boleh jawab. Tidur tu tanya bom jawab pada bab gitu. Buat main orang Melayu ni. Kalau Indonesia tu lah Syekh Muhtar Atari, Syekh Muhammad Ahyat Bogor. Tu ulama besar tu. Menantu Syekh Muhtar Atari, Syekh Muhammad Ahyat. Syekh Muhammad Ahyat ni Arab pun takut. Kalau buat pekah ni Arab sini nak patua takut. Kalau ada dia muka Jawa, tak ada muka Melayu kita, tapi Allah alim sungguh. Syekh Muhammad Ahyat Bogor. Jalan Kedah, Tok Syafi'i Mekah. Orang panggil Tok Syafi'i Kedah. Masa tu lah. Lah ni pada tauhid. Kalau pekah Syekh Muhammad Ahyat. Kalau tasawuf Tok Syafi'i Kedah. Orang panggil Tok Syafi'i, dia orang Teluk Bagan. Tok Syafi'i Kedah. Tu orang tasawuf, wali tasawuf. Masa tu zaman tu barulah Arab tengok dahsyat. Kalau pekah Syekh Ahyat. Baca kitab Tupah ni hayah kitab besar-besar. Kalau tauhid pada Kalau tasawuf bab kewalian, bab tasawuf hakikat apa ni Tok Syafi'i. Itu menutup ni mudah-mudahan Allah Ta'ala tutup akan aibnya
dan mengampuni Allah Ta'ala akan dosanya, akan dosa al-fakir. Dialah minta doa kat dia. Kata dia, tak perlu hurailah kat sini, qad ra'aitu fi hadzal zamani ahlal jawi minal kusur fi talabi bil arabiyah fa'aradtu an utarjima tarjama yutarjimu tarjumatan, tarjama yutarjimu, utarjim, an utarjima kalam al-imam al-fadil al-wara'i Abi Abdullah Muhammad ibn Yusuf as-Sanusi al-Hasani radhiyallahu anhu al-musamma bi ummil barahin bilisani jawi ma'a idahi ma'anihi bima talaqtu alaihi minasyurrahi wal hawashi wa dhammamtu ilaihi ba'dal fawaidi allati yahtaju ilaiha. Nah, kita mukadimah tak masuk lagi, masih mukadimah lagi ni. Sungguhnya telah aku melihat pada zaman ini zaman dia akan orang Jawi ataupun orang Jawa, tapi panggil Jawi lah, daripada kesingkatan. Kesingkatan artinya kesingkatan daripada akal, pendek akal. Singkat akal ni maknanya orang Melayu ni tak macam orang Arab lah. Mana pada belajar dengan bahasa Arab, nak belajar bahasa Arab. Kalau bahasa Arab ni tak ramai dia kata boleh bahasa Arab. Tu zaman dia. Zaman kita pun tak ada. Kesingkatan ni singkat ni pendek atau tak luas. Akal mereka pada belajar dengan bahasa Arab ni, ilmu bahasa Arab. Maka aku kehendak aku terjemahkan akan karangan imam yang lebih ini yang hebat, ditimah daripada Al-Fadil lagi warak, iaitu Abu Abdullah. Kunyah ni gelaran, Ma'budi bi'ab atau wa'um, itu dia panggil kunyah. Mula dengan Abu, mula dengan Ummu, tu kunyah. Abu Abdullah. Muhammad namanya, anak Yusuf. Sanusi nama negerinya, Sanus. Hasani, bangsanya keturunan Hasani, keturunan Nabi. Yang redha Allah daripada Imam Sanusi, yang dinamai karangannya karangan Sanusi, iaitu Ummul Barahin dengan bahasa Jawi. Serta aku nyatakan makna karangan itu dengan barang yang dengan pengetahuan yang aku lihat akan dia barang pada setengah daripada beberapa syarah dan setengah daripada beberapa hasyiah. Syarah hasyiah ni dia asal hasyiah makna tirai. Hasyiah ni duduk di tepi. Ada kitab dulu dia duduk tepi tapi dia duduk di bawah. Selalu hasyiah ni akan tulis qauluhu, dia matan, syarah. Matan selalu duduk dalam kurungan, syarah duduk di luar kurungan, hasyiah dia duduk bawah. Qauluhu, itu hasyiah, ataupun duduk di tepi, itu hasyiah. Itu istilah-istilah dia lah dalam istilah-istilah kitab ni. Dan hasyiah ni payah sikit lah. Dan aku himpunkan kepada ini terjemah setengah daripada beberapa faedah yang berkehendak kepadanya, yang perlu kepadanya kepada faedah itu. Jadi setakat tu. Jadi dia kata, bila aku lihat banyak ahli-ahli Jawa, ahli-ahli Jawi ni lah. Orang Arab panggil ahli Jawa, tapi bila dia orang Jawa, dia panggil Jawi. Kita panggil bahasa Jawi kan, kita pun Jawi. Dia pada Jawa lah, sebab dulu orang Jawa kan banyak. Jawa panggil lah Jawi. Macam kita Malaysia,
Tapi kalau hang orang mana? Malizi. Begitu kan? Jangan kata hang orang mana? Malaysia. Sebenarnya tak betul, tapi tak apalah. Kalau kata hang main di negeri mana? Tak apa, Malaysia tak apalah. Kalau kata hang ni orang mana? Kata ana Malizi. Tu. Kalau kita negeri yang nama apa? Malaysia tak apa. Kita Malizi. Dulu kita ni Jawa. Dia berkata semua main Jawa. Bila kata seorang hang siapa dia? Anak Al-Jawi. Orang Jawa. Jawi ni orang dinisbah kepada Jawa. Begitu juga. Makkah, kalau orang Makkah Maki. Kalau orang Madinah Madani. Tu. Macam tempat kita sini lah. Kalau Kelantan Kelantani. Tu. Kelantani. Ni Jawi. Jadi aku tengok orang Jawa ni, orang Jawi kita lah, orang Melayu kita lah, banyak tak erti bahasa Arab. Jadi aku nak terjemah lah. Aku nak terjemah. Nak terjemah Ummul Barahin, kitab karangan Imam Sanusi. Ni semua makruf dah. Karangan Imam Sanusi. Tu. Aku terjemah pun aku ambil daripada syarah-syarah dan hawashi-hawashi, komentar-komentar yang terdapat dalam kitab-kitab yang besar. Lalu aku terjemahkan kitab yang bernama dengan Bidayatul Hidayah. Tu dia abang kata tu. Tu. Jadi kalau kita tengok, dia kata dia terjemah dia terjemah Ummul Barahin. Nak begitu kata apa? Dia ni termasuk golongan terawal barangkali, no? Golongan terawal. Sebab apa? Kalau kita tengok terjemahan Ummul Barahin, kitab-kitab Jawi ni, semua bawah-bawah dia. Saya baca tadi ni. Syekh Daud bawah dia. Syekh Daud banyak kitab-kitab yang dia terjemah, dia buat Ummul Barahin dan dia buat syarah. Macam Durus Samin, kitab Syekh Daud. Kemudian Syekh Abdul Palembani, dia banyak buat tasawuf. Kemudian Syekh Zainul Abidin bin Muhammad, ialah dia panggil Tuan Minai. Tuan Minai dia buat kitab Aqidun Najin, itu pun terjemahan dan syarah bagi Ummul Barahin. Itu kat Faridah pun dia sebenarnya dia ikut uslub Ummul Barahin, tapi dia tak terjemah, tapi dia ikut uslub cara Ummul Barahin. Tapi kalau orang yang reti Ummul Barahin, dia tahu Tok Syekh Ahmad ni sebenarnya dia terjemah betul Ummul Barahin, tapi dia tak datangkan teks ataupun matan Ummul Barahin. Jadi semua ulama ilmu tauhid yang kita tengok yang terjemahan Ummul Barahin, semuanya bawah dia. Maknanya dia ni mungkin orang pertama yang menterjemah tu. Dia kata apa? Bila aku tengok banyak orang Melayu tak reti Arab ni, aku nak terjemah Ummul Barahin. Kalau Syekh Wan Ahmad kata, tak apalah juga. Dah ada orang kerang. Dia ni mungkin dia orang pertama ni, orang pertama. Sebab apa? Bawah pada dia Syekh Abdul Samad Palembani, bawah pada Syekh Daud. Bawah ni Syekh Wan Ahmad tu bawah lagi tu. Bawah tajah lagi. Maknanya dia orang pertama. Hebat ni. Tuan hebat ni. Kalau saya tak cerita sanad ni, tuan-tuan pergi kata berlambak orang duk terjemah. Rupanya dia ni orang pertama ni. Kita nak kata siapa lagi orang pertama? Entah Syekh Abdul Samad anak murid dia, Syekh Daud anak murid dia, kita buah anak murid lah. Syekh Wan Ahmad semua bawah-bawah dia, semua bawah dia. Tak ada siapa duk atas dia lah. Kitab ni kita duk mengaji ni, kitab tauhid yang duk bergeledah di tempat kita di Malaysia ni atau di Nusantara ni, tak ada dah dia yang paling tua ni. Muhammad Zain ni paling tua. Jadi makna dia telah mencipta sejarah. Dialah barangkali orang pertama yang berterjemah matan Ummul Barahin. Dia sebenarnya, kita sifat 20 ni sebenarnya sifat kita sifat ni 13 ya. Sifat ni 13 ya. Yang kuat 13. Bukan 13 saja sifat tu anda. 13 yang wajib kita belajar dengan tafsir detail, 13 tu ya. Hak kita sifat 20 tu bukan pendapat kuat. Pendapat yang kuat 13 ya. Sebab Abu Hasan Syari dia hanya isbat 13. Dia hanya bahas 13 ni ya. Tapi bila ulama terjemah Ummul Barahin ni, nak cerita, kena cerita juga sejarah Imam Sanusi. Malam takat ni ya. Sejarah Tok Syekh ni dan Imam Sanusi.
Asal 13 sifat ya. Kalau orang tanya, pendapat yang paling kuat berapa? 20 ke 13? Yang wajib kena tahu secara tafsir. Jaga. Sifat Tuhan ni wajib kita kena tahu secara ijmal, tak sehingga banyak. Tapi hak 13 ni kena tahu secara detail. Oleh kerana Abu Hasan Asy'ari dia hanya bahas 13 saja, jadi 13 lah. Yang jadi 20 ni puncanya daripada kitab Ummul Barahin. Dia adalah salah satu kaul daripada Abu Mansur Maturidi, dia bertambah 20, dan pendapat ulama-ulama yang lain dia bertambah sampai jadi 20. Sebenarnya 20 tak kuat, 20 tu hanya masyhur. Masyhur saja 20. Yang betul-betul yang rajih yang kuat 13. Dia boleh jadi masyhur popular tu kerana apa? Kerana kitab Ummul Barahin. Jadi ulama cek kitab tauhid yang nak menjadi panduan bagi kita untuk diterjemah dan untuk dipahami, tak ada dah, melainkan Ummul Barahin saja. Ummul Barahin lah, cara dia atur tu cantik. Dia buat main sifat-sifat yang wajib, kemudian dia buat main sifat mustahil, kemudian dia buat main dalil. Cara dia buat tu memang kitab-kitab lain tak boleh nak lawan dia. Kitab Arab ni tak boleh nak lawan Ummul Barahin. Bahkan kitab-kitab Arab yang besar-besar pun semua main syarah dia. Jadi nak cerita malam ni, Ummul Barahin asas bagi segala kitab Arab. Ada lagi yang tua, tapi yang popular tak ada dah. Kalau di pondok pun kalau mengaji kitab Arab hak tauhid pun semuanya dia ambil Ummul Barahin kebanyakan. Kemudian malam ni juga kita mengaji Bidayatul Hidayah ni asas bagi ilmu tauhid Melayu, bahasa Melayu, kitab Bidayatul Hidayah. Ini sejarah malam ni. Jadi dia terjemah Ummul Barahin. Ummul Barahin merupakan kitab asas, kitab utama yang menjadi rujukan utama dalam bahasa Arab. Dan Bidayatul Hidayah juga kitab pertama yang diterjemah dalam bahasa Melayu, kitab Ummul Barahin. Tu Syekh Al-Faqih. Tu Muhammad Zain Ibnu Al-Faqih Jalaluddin. Kat Aceh pun tak tahu, abang kali tak ada kubur dia, tak tahu, orang tak tahu pun. Tak dengar ni di Aceh pun kubur dia ni. Tak tahu dia mati di mana. Kita ni tak apa nak jaga orang Melayu kita ni. Kita tak apa nak jaga bab-bab ni. Nak buat macam mana? Cuma di Aceh tu makam dia lah, Syekh Abdul Osingker tu. Tu hak tu yang pada penjaga lah. Syekh Abdul Osingker, hak ngarang kitab, terjemahan kitab Taksir Baidawi. Tapi Syekh Jalaluddin Aceh ni sebenarnya sejarah besar, tapi tak ulama juga. Pengkaji sejarah ulama pun di Malaysia, mereka tak buat kajian dia. Ada apa sikit dah sebut nama macam ni je. Sejarah dia tak ada, tenggelam. Banyaknya saya malam ni sini baru nampak, rupanya dia ni orang yang pertama sekali yang mempopularkan, yang menterjemahkan kitab Ummul Barahin. Saya berani kata sebab saya baca tadi, semua yang lain bawah dia, kitab-kitab yang popular semua. Kita tak nafi ada ulama-ulama yang lebih tua pada dia, tapi tak ada dah kitab-kitab yang terjemah daripada Ummul Barahin yang popular macam dia. Hak yang lain semua duduk bawah dia. Itu. Kita boleh dengar sejarah mereka tak apa dah malam ni. Itu Imam Sanusi. Jadi oleh kerana Imam Sanusi dia lebih cenderung kepada 20. Dia 20 ni bila menyabit ahwal. Dia Abu Hasan Asy'ari. Tauhid ni payah nak cerita ni tak mula lagi, mula nanti tak tahu berselerak. Ni baru mukadimah. Dia jadi 20 ni sebab Abu Hasan Asy'ari dia tak bilang ahwal. Dia menolak ahwal. Ahwal ni sifat maknawiyah. Ni kena faham ni, kalau tak faham payah juga. Dia menolak maknawiyah. Dia tak mau. Dia kata tak payah bilang maknawiyah, tak payah bilang lah, cukup dekat kalam sudah. Kaunhu tak payah. Tapi ulama lain kata tak boleh, kena tambah juga, tambah 20. Ni saya cakap mudah-mudah je. Kemudian Imam Sanusi dia lebih cenderung pendapat yang menyabitkan ahwal. Maknanya ahwal ni ada juga. Abu Hasan Asy'ari al-hal muhal. Hal tak ada. Hal ni duduk antara ada dengan tak ada. Apa benda apa antara ada dengan tak ada? Tak dia berkata benda tu boleh jadi. Dia antara ada dengan tak ada. Macam bulat, tu panjang, itu nak kata ada pun nak tunjuk tak boleh, nak kata tak ada pun tak boleh, nampak bulat. Tapi tunjuk tak kena. Bola bulat kan. Pahala panjang dia tu. Jadi depa banyakkan ulama-ulama setuju dengan 20 ni. Jadi Imam Sanusi dia setuju. Bila ulama terjemah
Bila ulama cari-cari kitab tauhid yang paling sesuai untuk diajak kepada orang Melayu kita ni, dan kitab yang paling mudah dipahami dan terlebih detail dan terlebih macam mana kita nak kata paling baik lah Ibrahim. Jadi bila mereka nak terjemah, mereka kena ikut manhaj cara Imam Sanusi. Mana? 20. Tu yang bila ulama terjemah Ibrahim, ulama buat syarah, mereka terpaksa membawa sifat 20 makna ilah ni sehingga tu jadi 20. Kah ada apa dah? Imam Sanusi Barahin. Barahin kitab keramat. Ni cerita Imam Sanusi ni dia kena satu khas satu malam pula. Bukan maghrib isya, dia kena maghrib sampai pukul 10 atau pukul 11. Kau nak cerita Imam Sanusi. Imam Sanusi ni kita kena kenal. Ni wali Allah. Dialah yang mempopularkan, yang membawa sistem sifat 20 hak kita duk mengaji ni, dialah orang yang bawa. Kitab dialah. Dan malam ni baru kita sedang bahawa orang yang pertama yang mempopularkan, yang menterjemahkan Barahin ialah Syekh Jalaluddin Syekh Muhammad Zain, Syekh Zain Muhammad Zain Ibnu Al-Faqih Jalaluddin Aceh. Orang Aceh kena bangga. Tak ada ni orang Aceh. Orang Aceh kena bangga. Dia rupanya dia yang bawa. Tak sadar abang Syekh duk bawah dia. Tak sadar abang Syekh Ahmad. Syekh Ahmad bawah lagi tu. Pada pengarang Bakurah. Kemudian Tok Cik Daud. Tu. Kemudian Syekh Wan Ahmad pengarang dia dah. Syekh Wan Ahmad Syihabuddin di Syekh Muhammad Nur. Syekh Muhammad Nur hak mengarang kitab Kifayatul Muhtadi tu. Syekh Muhammad Nur daripada Syekh Osman Pontianak. Syekh Osman Pontianak daripada Syekh Ismail Muhammad bin Ismail. Sampailah naik ke atas tu jumpa lah mai Syekh Daud, Syekh Abdul Samad, Syekh Faqih Jalaluddin. Nak beritahu semua duduk bawah dia. Sejarah kita mengaji malam ni. Di samping kita mengaji Barahin yang merupakan kitab asas, kitab yang mempopularkan sifat 20, dan kita mengaji juga kitab terjemahan yang asal yang paling awal, iaitulah kitab Biatul Hidayah. Jadi sebenarnya saya pun tak sempat nak cerita tentang Syekh Sanusi ni, banyak benda yang nak kena cerita, tapi tak apalah. Kita berhenti sekadar tu. Kita berhenti pada kata liyan tapi'a bihi al-mubtadi'un wa samaitu bidayatal hidayah. Jadi setakat tu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Ni pun tak habis lagi mukadimah dia. Dan saya ada bawa tuan-tuan faham. Tapi tahun lepas kita tak ada kritik tu. Situ ada bukan borang arah, borang derma lah untuk program Ramadan buka puasa. Dan apa-apa program kami akan gunalah duit tu. Tapi lebih kepada buka puasa sahur. Dan situ ada ruang untuk nama-nama arah. Tuan-tuan nak buh lah. Tuan-tuan nak bagi banyak mana bagi, nak buh nama arah buh lah banyak mana. Bukan borang arah. Tu. Borang untuk ihya Ramadan. Cuma dalam tu adalah senarai-senarai nak buh nama. Dia bukan kepala RM10 ke tak. Ni bukan tak ada kepala-kepala. Ikutlah nak buh banyak mana, nak buh 1,000 ke 10,000 ke BP lah. Kan? Nak bagi malam ni boleh, nak bagi ada lagi bulan depan. Dan lagi ya? Bulan depan dan lagi ya? Bulan depan boleh, nak pergi malam ni boleh. Tulis nama, ada pen situ. Tak situ. Nanti bulan takut main COVID, main teruk lagi tak ada nak kutip. Tahun lepas tak ada. Ni tu yang saya awal sikit. Sekadar tu dulu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah bihamdihi wa fi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.